Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajinul Najwa Sofia ingin membentangkan tentang tajuk saya iaitu Kedatangan Kuasa Barat. Di dalam video ini, saya akan menerangkan 5 perkara yang pertama ialah kestabilan dan kemakmuran negara. Yang kedua, faktor kedatangan Kuasa Barat ke negara kita dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Yang ketiga, persaingan Kuasa Barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Yang keempat, perbezaan strategi Kuasa Barat iaitu Belanda dan British untuk menguasai negara. Dan yang kelima, langkah untuk mengekalkan kedaulatan negara Malaysia. 1.0 Kestabilan dan kemakmuran negara. Tanah Melayu dahulunya telah mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil sebelum kedatangan Kuasa Barat. Kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran di tanah Melayu sebelum kedatangan Kuasa Barat adalah hasil kebijaksanaan pemerintah. Pentadbiran pada peringkat negeri telah dikuasai oleh Raja dan Sultan. Mereka telah dibantu oleh golongan pembesar dalam melaksanakan perintah Sultan. Manakala jajahan dan daerah pula telah ditadbir oleh pembesar yang dilantik oleh Sultan. Mereka juga telah ditugaskan untuk menjaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Dan yang ketiga ialah penghulu. Penghulu merupakan ketua kampung yang ditugaskan untuk menyampaikan arahan dari raja atau pembesar kepada orang kampung. Selain itu, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak juga mempunyai sistem pemerintahan yang tersendiri. Hierarki ialah pemerintahan di Negeri Sembilan yang bermula dengan anak buah dan ibu soko, buapak, lembaga, undang dan paling tinggi ialah Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Sarawak pula mempunyai sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Manakala Sabah juga menggunakan sistem yang sama iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan tetapi mempunyai lagi satu sistem iaitu sistem ketua bebas. Tanah Melayu kita mempunyai sistem perundangannya yang tersendiri dan terdapat dua jenis undang-undang iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Contoh undang-undang bertulis ialah seperti Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Pahang. Contoh bagi undang-undang tidak bertulis ialah dikenali sebagai adat seperti adat Perpatih. Kestabilan negara kita juga dapat dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Dengan kebijaksanaan pemerintah tempatan menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan, menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, dan menstabilkan sistem pemerintahan. Di samping itu, kemakmuran negara kita disebabkan oleh memiliki kekayaan hasil bumi dan sumber alam daripada hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan dan flora dan fauna. Tanah Melayu yang kaya dengan bahan galian seperti biji timah, emas dan perak telah menjalankan kegiatan melombong yang telah dijalankan oleh masyarakat tempatan. Tanah Melayu juga terkenal sebagai pusat pengeluaran sumber hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan rotan. Hasil hutan dari hutan rimba ialah seperti kapur barus, kayu kayan dan barang-barang ini telah dijual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan India. Akhir sekali, kegiatan keintelektualan telah berkembang lama di Tanah Melayu sebelum kedatangan Kuasa Barat. Kegiatan keintelektualan merupakan pendidikan yang penting dalam kehidupan masyarakat tempatan. Pendidikan terbahagi kepada dua iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal merupakan pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga. Kanak-kanak telah diajar kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan keraf tangan. Mereka juga diajar ilmu agama, berpekerti mulia. Pendidikan tidak formal diberikan melalui pantun, syair, peribahasa dan sebagainya. Antara cerita rakyat yang diajarkan termasuklah si tanggang anak derhaka agar tidak menderhaka kepada ibu bapa. Pendidikan tidak formal diberikan melalui pepatah, pantun, syair dan sebagainya. Di Sarawak, pendidikan tidak formal diperoleh melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun nenek moyang. Matlamat Sarawak adalah membolehkan mereka berdikari apabila dewasa kelak. Di Sabah, pendidikan tidak formal diajar oleh kanak-kanak melalui keluarga atau masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka diajar kemahiran bersawah, berternak, berburu dan sebagainya. Pendidikan formal pula adalah bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Istana adalah tempat hal pentadbiran negara dan sistem politik.
Masjid dan surau adalah tempat pengajian yang merangkumi cara bacaan dalam solat, hadis dan sebagainya. Al-Quran, ilmu hadis, bahasa Arab diajar di pondok dan madrasah. Di Sarawak, pendidikan formal dijalankan di masjid dan sekolah agama. Mereka mempelajari cara melaksanakan ibadat. Di Sabah, etnik beragama Islam belajar membaca Al-Quran dan menulis jawi di surau, pondok dan rumah guru agama. Bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan. Penulisan karya kesusasteraan juga berkembang. Hal ini membuktikan bahawa orang tempatan mempunyai ramai cendekiawan yang menghasilkan karya kesusasteraan yang bermutu tinggi. 2.0. Faktor-faktor kedatangan kuasa barat ke Tanah Melayu pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Faktor kedatangan kuasa barat ialah antaranya disebabkan berlakunya revolusi perindustrian di Britain sejak abad ke-17. Britain merupakan negara pertama mempunyai perindustrian. Namun, apabila menjelang tahun 1870-an, negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Apabila berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa barat berubah corak. Mereka ingin mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka. Keperkasatan pengeluaran barangan kilang, mereka perlu mencari kawasan pasaran yang lebih luas untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Selepas revolusi perindustrian berlaku pada abad ke-17 hingga abad ke-18, perkembangan industri kereta muncul pada abad ke-19. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar telah menambahkan permintaan untuk getah asli di negara kita. Selain itu, kuasa barat juga menginginkan getah asli adalah untuk menjadikan bahan dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Selain itu, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi di negara kita telah menarik kedatangan kuasa barat. Tanaman yang berorientasikan ekspor sesuai ditanam di negara kita kerana mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai. Kedatangan kuasa barat juga disebabkan kekayaan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Pada abad ke-19, terdapat beberapa jenis ciptaan baharu di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah seperti industri pengetinan makanan dan minuman, tong minyak dan sebagainya. Disebabkan ini, harga biji timah melambung tinggi dan permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah dengan pesat. Faktor seterusnya ialah pembukaan terusan Suis yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suis di Laut Merah telah mempercepatkan urusan perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropah. Selain itu, urusan perdagangan semakin bertambah apabila terusan ini dibuka. Di samping itu, pada abad ke-19 juga telah adanya ciptaan kapal wap. Kapal wap menyebabkan muatan boleh dibawa dengan lebih banyak serta menjimatkan kos. Ia juga menjadikan perjalanan lebih cepat dan selamat. Dengan ini, penghantaran barang dagangan menjadi semakin mudah dan murah. Apabila kegiatan perdagangan semakin berkembang dengan pesat, telah wujudnya semangat persaingan antara kuasa-kuasa barat dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Teknologi telegraf telah dicipta bagi membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu. Oleh itu, pelibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia semakin penting. Akhir sekali, kuasa barat telah berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka berhujah bahawa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan penduduk yang dijajah. Kuasa barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud tanggungjawab mereka adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada wilayah yang dijajah oleh mereka. Manakala, kuasa Perancis pula menggunakan muslihat tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan barat yang dianggap mundur. 3.0. Persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa barat telah berlumba meluaskan kuasa ke seluruh pelosok dunia untuk memiliki tanah jajahan demi kepentingan ekonomi mereka. Bagi Sepanyol, British, Perancis dan Rusia, mereka muncul sebagai empayar masing-masing. Kuasa barat lain juga turut menyertai perlumbaan mendapatkan tanah jajahan. Disebabkan ini, British bimbang dengan kemarahan kuasa-kuasa barat ke wilayah tersebut.
Setiap kuasa barat mempunyai strategi masing-masing untuk mendapatkan tanah jajahan. Antaranya ialah British telah menjadikan Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Perancis pula meluaskan kuasanya di Indochina dan merancang membina terusan di segenting kera. Selain itu, Rusia juga berhasrat membuka pertempatan di ujung Salang. Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi, manakala Amerika Syarikat pula ingin bertapak di Terengganu. Di samping itu, pihak persendirian iaitu keluarga Brooke telah menguasai wilayah Sarawak dan pada tahun 1853 hingga tahun 1905, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahannya hingga sempadan Brunei. Seterusnya, syarikat dagang British iaitu Syarikat Borneo Utara British SBUB telah membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Belanda juga telah berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Akhir sekali, Portugis berusaha mendapatkan Timor Leste dan Sepanyol telah menakluk Kesultanan Sulu. 4.0 Perbezaan strategi kuasa barat iaitu British dan Belanda untuk menguasai tanah Melayu. Strategi kuasa barat seperti Belanda dan British dalam berusaha meluaskan kuasanya di negara kita sangat berbeza dan sengit kerana British telah menggunakan strategi lebih licik berbanding dengan strategi Belanda. Belanda menggunakan 3 strategi sahaja iaitu serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Manakala strategi yang digunakan oleh British ialah manipulasi, ugutan, tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan serangan fizikal. Bagi Belanda, serangan fizikal digunakan oleh Belanda ketika berperang dengan penduduk tempatan di Pulau Pangkor pada tahun 1650 dan di Perak pada tahun 1651 disebabkan oleh dasar monopoli biji timah oleh Belanda pada tahun 1782. Belanda juga berperang dengan Johor kerana berlaku perselisihan mengenai perdagangan. Selain itu, Belanda juga menggunakan strategi perjanjian dengan Perak untuk mendapatkan biji timah. Strategi pakatan pula telah diadakan oleh Belanda dengan Johor dan berjaya mengalahkan Portugis di Melaka. Strategi British pula, manipulasi telah digunakan oleh British ketika untuk mendapatkan Singapura dan kejadian perebutan tahta di Perak pada tahun 1871 membolehkan British mengambil kesempatan untuk campur tangan. Ugutan dan desakan pula dibuat oleh British di Selangor dan Pahang agar Sultan menerima residen British bagi menasihati pentadbiran negeri masing-masing. Strategi tipu helah digunakan oleh British untuk mendapatkan Pulau Pinang. British juga menggunakan strategi pajakan. Melalui pajakan dan pemberian piagam Syarikat British Utara Borneo, British dapat meluaskan pengaruhnya ke atas Sabah. Pada tahun 1831 dan 1832, British menggunakan serangan fizikal ke atas Nanning kerana keengganan penghulu Dorset tunduk kepada kekuasaan British. British membuat perjanjian dengan Sultan Perak, Sultan Selangor dan Yang Tuan Seri Menanti dan Sultan Pahang agar menerima naungan British. Akhir sekali, strategi pakatan oleh kuasa barat iaitu British dan Belanda telah memeterai perjanjian Inggeris-Belanda 1824 dan melalui perjanjian ini, British berjaya mendapatkan Melaka manakala Belanda memperoleh Bangkahulu. 5.0 Langkah-langkah untuk mengekalkan kedaulatan negara. Langkah pertama, penghormatan dan kesetiaan kepada raja dan pemimpin perlu dilakukan oleh rakyat kerana mereka yang berusaha untuk mengekalkan kedaulatan dan kesejahteraan negara. Selain itu, perjuangan tokoh-tokoh negara haruslah diambil tahu dan dihargai kerana mereka mempunyai peranan yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Tanpa pejuang seperti mereka, negara kita mungkin masih di tangan penjajah. Di samping itu, lambang-lambang kebesaran seperti jalur gemilang harus dikibar dengan penuh semangat dan rasa hormat. Kita juga tidak harus membenarkan bendera negara dipijak oleh orang lain kerana bendera yang menunjukkan kedaulatan sesebuah negara itu. Seterusnya, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bekerjasama antara satu sama lain dalam meningkatkan prestasi ekonomi negara dan taraf hidup tanpa bergantung kepada bantuan kerajaan. Dengan ini, prestasi ekonomi negara akan meningkat dan akan menjadikan negara lebih daulat. Akhir sekali, semangat kekitaan perlu diamalkan di kalangan masyarakat dengan cara memupuk amalan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri antara satu sama lain. Hal ini dapat mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham antara rakyat dan sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan negara serta kesejahteraan hidup masyarakat di Malaysia. Sebagai rumusan tajuk saya ini, saya dapat mengetahui bahawa penguasaan kuasa barat ke atas negara kita dengan menggunakan pelbagai taktik dan strategi
menyebabkan berlakunya perubahan besar-besaran dalam pelbagai aspek politik, ekonomi dan sosial. Saya juga dapat mengetahui bahawa masyarakat Tanah Melayu dahulunya hidup dalam keadaan aman dan makmur sebelum kedatangan kuasa barat. Selain itu, unsur patriotisme yang terdapat dalam penguasaan kuasa barat ini ialah kita hendaklah berwaspada terhadap unsur dua agar dapat menjaga kedaulatan negara. Di samping itu, kita hendaklah bekerjasama dalam memajukan ekonomi negara dan menjamin kemakmuran negara. Kita juga hendaklah memanfaatkan sumber kekayaan negara serta menghargai kestabilan dan kemakmuran negara yang kita miliki. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, saya berharap agar Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang maju dan merdeka dari anasir luar. Saya juga berharap agar rakyat Malaysia sentiasa hidup bersatu padu agar dapat melahirkan semangat perpaduan yang tinggi serta berharap agar Malaysia menjadi sebuah negara yang dipandang tinggi dari negara luar. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.